أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita atas husnul khatimah. Husnul khatimah maksudnya mati dengan mati yang baik, yang berbeza dengan mati yang tidak baik. Mati yang baik adalah mati sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati yang baik itu yang dimaksudkan adalah akidahnya betul, syariatnya diamalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala terima sebab betul juga. Secara logik akal manusia, sesuatu yang tak betul pasti tidak diterima. Itu juga apabila kita berakidah dengan akidah yang tidak betul, maka kita belum berakidah. Kaedahnya begitu. Apabila kita beribadah, ibadah kita pun tak betul, maka kita belum beribadah. Seperti mana contoh kita baca Quran, kita tahu kita baca tak betul, kaedahnya kita kena berguru untuk membetulkan apa yang perlu kita betulkan. Itu kaedah. Dan perkara ini di sudut hukum adalah fardu ain. Mau tidak mau kena libatkan diri untuk mempelajari, dan jangan kita tergesa-gesa nak belajar dengan internet. YouTube, tahu YouTube? Dia dah jawab YouTube. Sebab jawab Mak Syarif dia sebut YouTube seorang Melayu, YouTube lah. Jadi jangan tergesa-gesa kita belajar terus daripada itu, disebabkan pembelajarannya tidak lengkap. Disebabkan guru itu menyampaikan sejam, dipotong-potong tinggal 1 minit. Mana nak boleh belajar itu? Itu sejamnya bersama syarahnya, huraiannya, penjelasannya, kita ambil yang seminit. Yang seminit ni biasanya dalam itu internet tu joget-joget dia segalanya. Kecuali kalau sekiranya yang di-share kat kita itu kata-kata hikmah daripada seorang ulama. Tetapi hendaklah kita ketahui bahawasanya ilmu Islam itu dia tidak sama dengan ilmu yang bukan daripada Islam. Disebabkan ilmu Islam ada nur, ada cahaya, sebab tak iman dengan akidah yang betul. Ilmu daripada orang yang tidak pernah sujud pada Allah, orang-orang kafir, dia tidak ada nur. Walaupun dia sebut tentang Islam, dia boleh sekadar sebut seperti mana anak-anak Islam yang menyebut dia. Sama saja. Kalau disuruh baca, budak-budak pun boleh baca. Lalu orang kafir pun begitu, dia pun boleh baca dengan apa yang kita tulis. Lalu oleh kerana itu, tidak ada nur bagi orang yang masih kafir menyebut tentang Islam. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah aqaid, aqidatul Islam. Kalau kita nak mati atas husnul khatimah, akidah betul-betul dulu. Akidah yang pertama itu adalah tentang ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang layak untuk diibadahi, yang layak untuk disembah. Tetapi ketika mana kita telah mengenal Allah, kita diperintah untuk menyembah Allah. Janganlah sama seperti mana kita mengkaitkan Allah Subhanahu wa ta'ala
seumpama makhluk yang dia cipta. Maksud yang pertama, jangan menyifati sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Begitu juga jangan sampai kita merupa bentuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat membayangkan serta menggambarkan Allah. Di sudut akidah mengajar kita wujud Allah. Dia mawjud, maha ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan diri dia kerana dia telah ada, azali. Menafikan bagi Allah adanya permulaan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah ada. Tidak ada sebelumnya, tak ada. Itu disebut adana. Maksudnya sebelum adanya Allah, jangan kita mengkaitkan Allah juga tidak pernah ada lalu dia ada. Lalu kita beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima ibadah kita kalau itulah akidah kita. Yang kedua, jangan berupa bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu arat, jawhar, jirid, jisim. Maksudnya mentajsim. Jadi sudut akidah disebut mazhab mujassimah. Mujassimah ni maksudnya peringkat kita ni makhluk yang dicipta oleh Allah ada jisim. Arat ni makna bertempat, bersudut, berarah. Kita boleh harakah, boleh bergerak. Kita naik ke atas, turun ke bawah. Seperti mana rumah kita berjalan, kita berbentuk, adanya perubahan pada bentuk-bentuk. Itu adalah jauhar. Kita juga adanya jirid. Maknanya pada tubuh kita tu ada molekul-molekul, ada sel-sel sehingga boleh disentuh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan dengan itu semua. Maksudnya jangan sampai kita belajar seperti mana orang dalam internet tu belajar. Saya pun pernah tengok banyak video. Orang ni duk tanya, di mana Allah? Allah di atas arash. Bagus betul. Lepas tu bapa ajar ke anak, hendaklah anakku kau ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arash. Baik ayahanda. Itu salah. Apabila seseorang beribadah lalu dia menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit sana, ujung sana, solat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akidah mengajar kita, Allah juga bagi tahu kepada kita, laisa kamitslihi syai', tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala diumpamakan seperti mana makhluk. Maksudnya makhluk ni bertempat atau tidak? Bertempat. Allah kata dia laisa, dia tidak ada kaitan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala bukan boleh disamakan dengan makhluk sebab dia maha agung, dia maha hebat. Jadi jangan dikaitkan kehebatan, keagungannya dah sama level dengan makhluk. Sifat-sifat makhluk jangan sampai begitu. Memang ada usaha-usaha akhir zaman mengajar begitu. Seperti mana contoh dibagi tentang kisah di Isra' wal Mi'raj Rasulullah, lalu dijadikan dalil Allah berada di atas sana. Sebab Nabi pergi ke langit bertemu Allah di sana. Lalu kita pun percaya, kita pun solat, maka solat kita tidak diterima oleh Allah kerana ulama berfatwa ibadah tidak diterima oleh Allah sehinggalah akidahnya sahih, benar. Itu bukan akidah yang benar kalau mengajar begitu. Seperti mana contoh sebelum ini pernah saya sebut, orang akhir zaman suka melukis-lukis, buat gambar masjid, ada Kaabah, Masjidil Haram, kemudian pergi ke Masjidil Aqsa, buat satu masjid lagi. Kemudian pula lukis gambar buruknya, lebih kurang macam kuda kecil. Dan sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian pula naik ke langit, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Buat layer dia tu. Kemudian pula atas tu memanglah. Tapi masalah dia lukis tu
Kemudian pula sampailah dekat langit yang ketujuh, ditulis dah situ ada Siratul Muntaha, macam bentuk rumah pula. Kemudian atas tu buatlah arash macam ada kubah. Lepas tu atas arash alif lam lam ha, nak beritahu Allah Ta'ala tu. Itu bukan akidah kita. Lalu kita pun berpegang Allah di atas sana tu. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah menyebut pun bahawa Isra wal Mi'raj itu Nabi bertemu Allah di langit. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad itu tanda-tanda kebesaran kehebatan kami. Maksud rububiyah, apa yang Allah cipta. Nabi melihat apa yang Allah cipta. Nabi melihat akhirat. Sebab Nabi melihat syurga, Nabi melihat neraka. Syurga neraka di akhirat. Nabi melihat penduduk syurga, penduduk neraka. Dia di mana? Dia di akhirat. Kita sekarang ni alam dunia. Nabi SAW naik ke langit. Soalannya, adakah langit pertama sampai langit ketujuh tu akhirat? Tidak. Dia tetap juga termasuk dunia ni, alam dunia. Langit pertama sampai langit ketujuh semua adalah berada dalam alam dunia. Lalu bagaimana Rasulullah boleh melihat syurga di langit? Adakah syurga di langit? Jawapannya tidak. Allah memperlihatkan Nabi ketika Nabi berada di situ. Seperti mana contoh ini telefon kita. Kita naik tingkat 4. Orang telefon kita pakai video call. Kita berangkat, cakap dengan dia. Lepas tu orang tanya, hari tu aku jumpa kawan tu, jumpa tapi melalui video call. Waktu tu aku kat tingkat 4. Tapi adakah kawan tu berada di tingkat 4? Tidak. Lalu Rasulullah berada di langit. Allah perlihatkan syurga kat Nabi, tapi bukan syurga berada di langit. Itulah yang ajaib, yang luar biasa. Jadi tafsiran tentang Isra wal Mi'raj tidak boleh ditafsirkan secara zahir, biasa-biasa begitu, pakai akal, logik akal, macam 1 campur 1 2. Tak, ini perkara mukjizat, ini perkara khususiyat. Mukjizat dengan khususiyat tak boleh digambarkan dengan akal kerana hebat sangat, luar biasa. Itu maksudnya beriman pada mukjizat Rasulullah. Bukannya kita boleh fikir, kita boleh gambarkan, kita boleh lukis. Itu tak jadi mukjizat, itu jadi benda biasa. Kan kita tengok kadang filem buat magic show dalam filem tu, orang terbang, Superman tu kan terbang, Batman, Spiderman. Orang kalau tengok, wah, seronok tengok, walaupun pakai suara dalam kat luar. Superman kan? Itu tak munasabah, tak masuk akal. Tapi dah itulah akal manusia minat nak buat begitu. Sampai cerita alien lah, predator lah. Macam mana Ustaz tahu? Keluar TV. Kita bukan suka nak tengok, dia yang nak tengok kita. Itu kedua. Yang ketiga, dia sudah aqidatul Islam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Itu termasuk akidah. Beriman kepada Nabi Muhammad tak semestinya kena lihat dengan apa yang Nabi Muhammad cakap kat kita. Keimanan itu terus percaya walaupun tak perlu nak tengok. Bahkan Nabi Muhammad pun kita tak pernah tengok. Tapi soalannya, kita tak pernah tengok Nabi Muhammad. Kita tak zaman Rasulullah, kita bukan sahabat Nabi. Akan tetapi, mengapa hari ini kita beriman pada Nabi SAW? Jawapannya adalah hidayatul Islam yang Allah beri kepada kita. Hidayah. Bahkan ada kawasan-kawasan yang terpencil dalam dunia. Bila orang pergi buat kajian, tanya apa agama? Al-Islam, dia kata. Islam. Padahal kawasannya terpencil. Nak pergi kawasan tu pun jumpa singa dulu, lepas tu jumpa gajah, lepas tu jumpanya zirafah.
Baru jumpa kampung dia, tak ada api, tak ada elektrik. Air, dia buat cari air telaga. Ini penduduk ini, cara ini macam orang zaman tak tahu beribu tahun dulu punya kehidupan. Tapi orang di situ Islam. Lalu kita nak tengok Islam dia macam mana. Lalu masuk waktu dia abad. Dia pun solat menghadap ke arah kiblat. Bacaannya pun betul. Ada di antara mereka tu hafal Quran lagi. Budak-budak dah hafal Quran. Kita pun tanya, kami tak jumpa Quran di sini. Mushaf. Kami menghafal Quran melalui guru kami yang tulis dekat papan. Anak-anak kami pun hafal sampai habis. Maknanya mereka itu sangat dhaif tapi boleh hafal Quran dengan tulis-tulis dekat papan. Kita hari ini mushaf Quran ada, kita boleh beli, besar pun boleh, cantik, cetakkan. Nak hafal 3-4 ayat pun tak berjaya. Disebabkan Melayu memang maju jaya bab situ. Gitu. Yang sana itu tak ada tamadun. Seperti mana tamadun kita gini? Jadi oleh kerana itu hendaklah kita ketahui Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah bukan sebab tamadun tu. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah bukan kita dari kemajuan teknologi. Teknologi, kemajuan sains tak masuk dalam Islam. Bila disebutnya al-Islam itu sama dengan zaman Rasulullah. Bila kita amalkan apa yang diamalkan pada zaman Rasulullah, maka kita Islam. Jadi teknologi jangan kata dia termasuk daripada Islam. Kalau teknologi termasuk dalam Islam, pada zaman Nabi dah ada teknologi. Itu kaedah dia. Sebab Islam akan kekal. Dia yang sama, dia tak akan berubah. Kalau sekiranya kerajaan Turki Osmaniyah dulu runtuh, bukan Islam di Turki itu runtuh, kerajaannya runtuh, Islam tetap hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tak ada perubahan apa pun. Yang berubah itu penganutnya, bukan al-Islam. Itu yang disebut oleh Allah, inna dina indallah al-Islam. Jadi 3 tadi adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Guru bacakan kisah Nabi, sirah Nabi, dengar, percaya sabdaan Nabi. Lebih-lebih lagi perkara yang luar biasa atas Nabi. Bila saja berkaitan dengan iman, dia tak perlukan kajian demi kajian, analisa. Dia tidak perlu. Sebab dia berkaitan iman. Seperti mana contoh, beriman pada akhirat, adakah memerlukan kajian dan analisa macam orang masuk dalam makmal? Apa yang dia nak kaji dalam makmal tentang akhirat? Beriman kita adanya roh, ya kita beriman. Terus tak perlu nak kaji dulu, nanti kita kaji betul ke manusia ada roh. Soalannya macam mana dia nak kaji roh dulu? Dia nak kaji macam mana? Dulu di barat ada doktor, dia buat kajian atas orang yang lepas dia mati. Lepas mati terus dia kaji. Lebih kurang 1,000 orang yang mati depan dia. Apa dia buat? Sebelum mati timbang, lepas mati timbang. Jadi dia buatlah kesimpulan. Dia kata semua orang mati depan dia, sebelum mati ditimbang, lepas mati ditimbang, semua kurang 1 kilo. Lepas mati kurang 1 kilo. Lalu dia pun mengambil kesimpulan bahawasanya dalam tubuh manusia ada yang ini disebut dengan satu unsur lah. Kita dalam Islam sebut roh, tapi kita tak pernah nak kaji sampai roh tu mungkin berat dia 1 kilo. Itu berapa kilo makcik berat berapa? 80. Jangan kira 80. Tolak roh 79. Gitu. Takkan nak dikira begitu. Jadi jawapannya apa? Dia buat kajian. Maka dalam Islam terus beriman adanya roh dalam tubuh kita. Bila kita dikatakan mati, roh telah keluar. Bila roh belum keluar, jangan kata mati. Itu ta'arif. Itu bahasa kalau roh masih dalam tubuh, mana kita nak tanam orang tu, sehingga betul-betul yakin dia dah mati. Tanda roh dah tak ada dalam tubuh adalah dia dah mengeras.
dah tak berfungsi. Masuk wire tu dekat mesin, tengok lurus je, dah tak bergerak apa pun. Doktor pakar pun kata dia dah mati. Dia pun makin mengeras, maka kita tahu dia mati. Bahkan rupa-rupanya kalau dia ada satu penyakit, sesuatu duduk dalam badan dia, bila dia mati dia keluar. Setan yang ada, jin yang ada pun keluar juga. Sebab dia tak akan duduk dengan orang mati. Sebab dia nak makan dengan orang hidup dulu. Kecuali kalau dia ambil tempat, tiba-tiba tengah malam dia nak makan nasi. Setiap hari tengah malam nak nasi. Bukan satu pinggan, satu periuk. Lepas tu dia nak telur rebus 3-4 biji setiap malam. Siang dia tidur je. Kalau tak dapat, bising je. Kita kena tengok ada apa dalam tubuh dia tu. Sebab pengalaman saya ada begitu. Orang tu kena santau sampai meninggal. Bila lepas dia meninggal, santau-santau dia keluar. Habis dia meninggal, santau tu keluar, kaca dia keluar tu semua keluar. Dia kena santau. Cuba bayangkan kalau kita ada kaca pergi kat tangan, ujung jari pergi dekat kaki, sakit. Ini kaca duduk dalam tubuh, lagilah sakit sampai meninggal dia. Pergi pegang dekat kulit dia tu, serbuk punya kait buluh tu keluar. Dekat perut dia tu keluar kaca-kaca tu. Bukan kaca macam metal ni. Kaca dia macam kaca tingkap kita tu. Keluar. Jadi apa yang keluar? Jin-jin tu semua kat situ. Setan tu. Itu pasal kalau dia keluar, kita tak boleh terus nak pegang itu. Nanti kena kat kita. Jadi kita kembali balik tentang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita kena tahu, kalau Nabi bercerita tentang mukjizat dia, perkara yang luar biasa, jangan bayangkan, jangan gambarkan, kerana kaedahnya tidak tergambar dan tidak mampu untuk dibayangkan. Kaedah dia begitu. Jadi jangan kita perah otak kita nak bayangkan juga, padahal tak mampu untuk dibayangkan. Seperti mana contoh, kita sendiri nak naik tangga boleh lepas tingkat 2, sebab rumah kita tingkat 2. Jangan kita paksa nak naik sampai tingkat 4. Apatah lagi pergi ke kondominium naik sampai tingkat 16, tak pakai lift. Jangan paksa diri. Jangan. Tubuh kita ni Allah kata wa khaliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala cipta dia dah lemah. Bila lemah kita kena tahu, jangan paksa. Sebab kes yang sampai kat saya, budak perempuan umur 21. Dia ni dah 2 tahun dapat anugerah dekan, makna pelajar terbaik di universiti. Lalu kita pun tengok apa dia buat sampai dia bijak. Dia tak tidur malam, study. Bila dah rasa ngantuk, dia buatlah air macam air kefin tu, 3 dalam 1 tu. Minum, nak hilang ngantuk. Kefin ni boleh hilang ngantuk katanya. Study. Sampai kadang-kadang dah penat, dah ngantuk, dia paksa study lagi. Sampai mata ni dah kabur pun paksa. Pergi buat sesuatu agar dia nak study lah, dia paksa diri dia. Yang dia study bukan beragama pun. Kalau beragama study malam-malam, okey, sebab ada ayat Quran, ada hadis Nabi, itu semua syifa, dia ada zikir, dia nak tahu hukum Islam, itu tak ada masalah. Selama dia study, satu hari dia pun tertidur lah. Bangun tidur siang hari, tak nampak dah mata, buta. Butanya apa maksudnya? Pada saraf, bukan pada mata tu, biji mata. Saraf dia rosak. Lalu doktor pakar pun kata sarafnya rosak disebabkan yang memaksa diri dia itu untuk berjaga malam.
Itu baru satu kes. Satu kes lagi, dia tak jaga makan. Muda juga orang tu, perempuan. Asyik kes perempuan ni nak buat macam mana kes tu sampai kat kita. Dia tak jaga makan minum dia. Satu hari dia pun juga sama lah, bangun tidur tak nampak, buta yang ini bukan boleh operate pun, dia sebab saraf. Dan dua-dua kes perempuan ni, mengapa sampai? Sebab dua-dua ni dah cuba bunuh diri, dah lompat bangunan pun, cuma tak mati je, bawa pergi hospital, tapi tetap buta sampai sekarang. Kita pergi motivasi dia, marah dia kat kita, awak senanglah, awak tak buta. Lepas tu kita tak pandai nak motivasi, kita suruh orang buta dia motivasi dia. Kau silap, aku pun buta ni. Jadi maksudnya apa di sini? Itu kaitan dengan manusia dah. Tapi kaitan dengan Rasulullah SAW, bila Nabi kata, kita terima je, walaupun tak perlu nak bayang. Tak perlu bayang. Begitu juga apa yang berlaku atas Nabi juga tak perlu dibayangkan. Sebab dia hebat, sebab dia Nabi, sebab dia Rasul. Sebab mana ada akhir zaman, manusia boleh terbang pergi ke langit. Yang ada kita tahu Rasulullah SAW dibawa, ia terbang sampai pergi ke langit. Oh, terbang ni maknanya diangkat naik ke langit. Tak boleh digambarkan. Sebab kita kena tahu, orang telah tipu kita. Apa maksud tipu? Maksud tipu adalah seolah-olah mereka itu telah sampai ke lapisan langit, padahal semuanya minas sama'i dunya, langit dunia. Yang kita tengok dekat atas kepala kita semua langit dunia. Belum sampai langit pertama. Disebabkan apa? Disebabkan langit yang pertama tidak ada siang, tak ada malam. Tidak ada kaitan Isra wal Mi'raj Nabi. Bila Nabi dah naik ke langit, dia waktu malam. Yang waktu malamnya daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, itu aja. Jadi di langit malam tidak ada kaitan, kerana di langit tidak ada peredaran matahari dan juga bulan. Dia tak terlibat, masa pun tak jalan di atas sana. Antara kisah yang perlu kita beriman adalah Rasulullah bercerita tentang barzah, alam barzah yang Nabi tengok. Bila dah Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, masjid tu tidak berapa besar pun, tetapi bila masuk dalam masjid, Nabi rasa macam luar sangat. Sebab apa? Itu masuk barzah. Nabi tengok tu alam barzah, alam orang dah mati, tapi Allah bawa Nabi sampai kat situ. Jadi kita beriman, nak bayangkan, kita tak ada pengalaman sampai ke barzah, macam mana nak dibayangkan? Kita pun tak pernah tengok alam barzah. Kalau kita pergi kubur pun kita tak nampak ada barzah di situ. Cuma kita nampak tanah perkuburan. Sebab bila sebut barzah, dia ada kehidupan. Orang dalam tu tengah hidup, tengah beraktiviti. Itu nama barzah. Lalu kata Rasulullah, aku pun masuk ke dalam masjid sebab Jibril kata solatlah dalam masjid, Masjidil Aqsa. Dan tiba-tiba kata Rasulullah, aku dengar azan. Ada orang azan, padahal belum disyariatkan solat 5 kali lagi. Ini azan bukan untuk umat Rasulullah, untuk para Nabi Rasul dulu, sebab semua kena solat malam. Tapi mereka semua kan dah wafat. Ya, yang tak wafat, yang tak mati, roh dia. Lalu mereka berkumpul di situ untuk apa? Untuk solat. Jibril kata, ya Muhammad, jadi imam. Lalu Rasulullah pun jadi imam. Solat malam 2 rakaat. Sebab waktu tu solat malam ni yang wajib. Setelah solat, Jibril pun tanya Nabi Muhammad, ya Muhammad, adakah kau tahu siapa yang jadi makmum buat kamu tadi? Aku tidak tahu. Sebanyak ini, seramai ini makmum.
Sebab Rasulullah belum diperintah oleh Allah tu solat malam, solat 5 kali. Mana ada solat berjamaah? Hanya solat malam sendiri-sendiri je. Lalu kata Jibril, itu semua adalah para nabi, para rasul yang telah diutus oleh Allah dulu. Semua jumlahnya lebih 100,000 orang. Itulah katanya yang ramai. Lalu Rasulullah melihat semua. Itu semua dah wafat. Lalu Rasulullah lihat apa? Roh. Jadi Masjid Al-Aqsa itu apa? Itulah barzah bagi roh-roh para nabi. Setiap malam mereka akan solat. Lalu Nabi pun mengatakan, Al-anbiya ahya'un yusalluna fi kuburihim. Para nabi-nabi semua masih hidup. Roh dia hidup. Semuanya solat di kubur mereka. Masjid Al-Aqsa itulah barzah. Kubur adalah barzah. Apa maksudnya di sini? Kita kena beriman. Nabi bagi tahu kepada kita, para nabi, para rasul masih hidup. Setiap malam solat di Masjid Al-Aqsa. Bukan saja pada zaman Nabi, sebelumnya sampai hari kiamat. Maknanya Masjid Al-Aqsa setiap malam di situ ada azan dan para nabi akan solat di situ. Ini maksudnya apa? Iman. Lalu bila orang dah dapat hadis ni, adakah dia perlu pergi ke Masjid Al-Aqsa malam-malam untuk buat kajian? Tengok, lepas tu nak dengar azan. Ada tak para nabi datang nak solat? Sebab dalam hadis Nabi kata begitu. Jawapannya kita tidak akan menemuinya. Sebab ceritanya barzah itu yang Nabi tengok. Sebab dia Nabi Rasul yang luar biasa, boleh tengok. Kita bukan Nabi Rasul, kita orang biasa-biasa, tak dapat tengok. Oleh kerana itu tak perlulah buat kajian. Beriman saya beriman. Rasulullah kata di sana mereka masih hidup dan solat. Tak perlu nak tengok. Termasuklah cuba kita pergi ke tanah perkuburan, cuba tengok, duduk, nampak tak roh-roh pada dalam tu. Jangan pergi waktu siang, pergilah waktu tengah malam. Pastikan kita boleh kuat lagi berlari, sebab lepas tu nak berlari kalau orang bagi salam. Kita duduk, kata orang, Assalamualaikum. Buat apa di sini? Kita pun tengok suara ada, orang bagi salam tidak ada. Malam-malam ni tidur atas katil lah, yang sedap. Kenapa datang kubur? Kita pun mula tanya, awak siapa? Saya penduduk sini, ketua kampung di sini. Wah. Kalau kita ada pengalaman itu, kita pun bangun cabut lari je. Mengapa agaknya? Takut. Itu yang Nabi kata, rumah kamu jangan jadikan macam kubur. Sebab kubur tu sunyi. Yang beraktiviti duduk dalam tapi tak tahu, tak nampak. Maknanya Nabi kata tu suasana tak kubur. Jangan jadikan rumah kamu pun suasana macam kubur juga. Jadi nombor 3 itu keimanan pada baginda Rasulullah SAW. Itu pasal orang takkan boleh dikatakan beriman kalau dia kata, ya ke Nabi cakap begitu. Nabi cakap tapi aku bukan percaya sangat. Dia tidak beriman. Itu yang ada orang percaya Nabi SAW dia mimpi tak ada roh jasad pergi ke langit. Dia mimpi je malam tu. Dia tak percaya. Mana mungkin Rasulullah roh dan jasad pergi ke langit? Dia tidur je, lepas tu mimpi pergi ke bawah langit. Itu tak ada masalah, roh pergi ke langit. Kalau kamu dah percaya roh itu Allah bawa pergi ke langit, kamu kena percaya juga atas kuasa Allah. Allah bawa roh dan jasad Nabi ke langit. Kenapa kamu nak menafikan itu? Sebab tak masuk akal. Kita hari ni pun kalau nak naik ke langit pun kena ada pesawat tu. Orang nak sampai ke stesen angkasa lepas pun naik pesawat juga. Ini tiba-tiba pula boleh naik. Ini maksud orang yang tak beriman. Kalau dia solat, Allah tak terima solat. Sebab beriman pada Rasulullah, beriman seluruhnya. Jangan ditapis-tapis lagi dengan akal. Jadi cukuplah kita 3. Ini yang perlu kita ketahui. Dia sudah aqaid, dia sudah aqidatul Islam, agar solat kita, ibadah kita Allah terima.
akidah betul, ibadah betul, Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi